Pendidikan merupakan satu media pembentukan modal insan. Justru itu, adilkah kita andai kata dalam medium pendidikan sendiri wujud keterbatasan? Sebelum itu, terima kasih buat Yang Arif Tuan Yang di-Pertua Dewan, Sri Kandi Wanita Perwakilan Kerajaan, sahabat Pakatan Pembangkang, seterusnya seisi warga Parlimen yang bersidang. Assalamualaikum dan salam cintakan pendidikan. Dewan Yang Mulia memegang mandat selaku Perdana Menteri pada hari ini. Mohon izin Tuan Yang di-Pertua bagi menggagaskan satu usul yang saya kira cukup hangat untuk kita perdebatkan. Dewan ini percaya DLP Dual Language Program meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Baiklah Dewan Yang Mulia, dalam mengenali erti kata pendefinisian pada hari ini, saya bahagikan usul kepada dua fragmen yang utama. Fragmen pertama adalah DLP dan fragmen kedua meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Dewan yang bersidang, ayo kita kenali dan kita telusuri apa sebenarnya entiti yang diceritakan menerusi DLP. DLP menurut Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Seri Dr. Khair Muhammad Yusof menyatakan bahawa program bahasa DLP merupakan inisiatif yang sejajar dengan usaha pengukuhan bahasa Inggeris sebagai satu usaha di bawah MBN, MBI, Dewan Yang Bersidang, dan ianya selari dengan gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang pada hari ini menggariskan kehendak untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris. Baiklah Dewan Yang Mulia, sedar ataupun tidak, DLP ini dilaksanakan kepada 4 subjek yang utama. Subjek pertama adalah RBT, iaitu reka bentuk teknologi. Subjek kedua teknologi maklumat dan komunikasi. Subjek ketiga sains, dan yang keempat adalah matematik. Secara keseluruhannya, projek ini adalah sebagai satu program untuk menyelaraskan semula kehendak-kehendak masyarakat yang disokong oleh 3 entiti utama. Pertama adalah sekolah, yang kedua penerimaan dan juga permintaan ibu bapa, dan yang ketiga kesediaan guru Dewan Yang Bersidang. Dan secara keseluruhannya, DLP ini akan dilaksanakan bermula tahun 2016 kepada pelajar tahun 1, tahun 4 dan tingkatan 1 Dewan Yang Bersidang. Dan satu ciri eksklusif DLP adalah tiada paksaan dikenakan kepada semua pelajar yang cukup berbeza dengan PPSMI Dewan Yang Mulia selesai frasa pertama. Beralih kepada frasa kedua, meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Dewan Yang Bersidang meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar pada hari ini didefinisikan sebagai satu platform untuk membenarkan pertambahan daripada aspek memperolehi ilmu daripada dua perkara untuk mempelopori ilmu. Pertama adalah untuk menjadikan diri mahir dan berpengetahuan. Yang kedua adalah untuk berkapasiti mengetahui dengan lebih mendalam. Berlandaskan 3 perkara Dewan Yang Mulia. Yang pertama, selaras dengan keupayaan dan kredibiliti pelajar. Yang kedua, memperkembang penggunaan maklumat dan sarana. Dan yang ketiga adalah pengaplikasian ICT. Dan secara keseluruhannya, penguasaan ini dikatakan untuk pelajar adalah apabila pelajar mencapai aspirasi pelajar. Yang pertama, kemahiran memimpin. Kedua, kemahiran berfikir, kemahiran berbahasa dan juga pengetahuan Dewan Yang Bersidang. Selesai frasa pendefinisian di perwakilan kerajaan, beban bukti yang digalaskan buat sahabat di perwakilan pembangkang. Yang pertama, buktikan bahawa pada hari ini pelajar tidak mengalami sebarang masalah halangan bahasa untuk memperolehi ilmu dan mengaplikasikan ilmu. Yang kedua, buktikan bahawa pada hari ini tiada pelajar langsung yang tercicir daripada pendekatan untuk mempelopori ilmu Dewan Yang Mulia. Baiklah, sebelum diteruskan di persidangan, Kawan, tinggal satu perkara. Sebenarnya apakah status quo masalah dalam pendidikan kita sekarang sehingga kita perlu tak laksanakan DLP? baiklah Dewan Yang Bersidang, tidak semestinya apabila wujud masalah baru kita ingin laksanakan satu dasar. Bukan bermakna sesuatu masalah adalah punca kepada dasar Dewan Yang Mulia. Pada hari ini hadir DLP sebagai satu medium untuk penambahbaikan bagi memberikan keadaan yang lebih baik untuk pelajar dan keadaan yang lebih kondusif Dewan Yang Bersidang. Baiklah, pada hari ini struktur pengujahan di perwakilan kerajaan, Dewan ini percaya DLP meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar atas pendirian, meningkatkan kesamarataan hak belajar 4 subjek sasaran sains, matematik, RBT dan TMK berdasarkan hujah pertama mengiktiraf keupayaan pelajar dan sekolah. Menurut saya, bangkit yang kedua dengan menelusuri hujah kedua, peningkatan penguasaan dan kualiti PDP 4 subjek sasaran. Dewan Yang Bersidang, ayo kita telusuri hujah pertama di perwakilan
kerajaan, yang ini mengiktiraf keupayaan pelajar dan sekolah. Ayo kita kenal status quo semasa yang berlaku pada hari ini. Hasil pelaksanaan gelombang pertama Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025, terdapat dua entiti yang dapat dikenal pasti. Yang pertama adalah keupayaan pelajar dalam penguasaan bahasa Inggeris. Inilah individu yang kita ingin perjuangkan hak kesamarataannya Dewan Yang Bersidang. Yang kedua, peningkatan keupayaan sekolah dalam melaksanakan suasana kondusif bahasa Inggeris seperti yang pertama, School Global of Excellence dengan izin Tuan Yang Kedua, kelas masa hadapan dan program pengantarbangsaan Dewan Yang Bersidang. Seperti itu dipersilakan. Ya, Wan, apabila dual language program ni kita boleh memilih sama ada kita nak masuk ataupun tidak, adakah itu bentuk kesamarataan? Terima kasih. Inilah keadaan kesamarataan. Tiada paksaan. Apabila pelajar tersebut ada kemampuan dan menginginkan sesuatu, dia akan pergi dan mengambil DLP itu Dewan Bersidang. Paksaan berlaku menunjukkan keadaan tidak adil, dan keadaan adil adalah apabila kita memberikan dengan sepenuh kehendak. Dan dalam gelombang pertama ini juga dikatakan sekolah di Malaysia telah pun menjalankan program Linus dan sebagainya. Dan menurut surat siaran KPM bilangan 18 tahun 2015 menyatakan sekolah telah menyediakan dokumen-dokumen dan panduan perkembangan pelajar yang akhirnya membantu kemaslahatan pelajar Dewan Yang Bersidang. Justru itu hadir DLP yang mempunyai sumber yang mencukupi dan kesediaan guru-guru dalam mengajar dewi bahasa serta sokongan daripada ibu bapa. Dewan Yang Bersidang, sedar ataupun tidak, melalui pengaplikasian DLP ini Dewan Yang Mulia, pelajar tidak lagi mendapat keterbatasan untuk berbahasa apabila lebih mudah faham tentang apa yang dipelajari. Yang kedua, komitmen guru lebih jelas apabila pada hari ini pendekatan yang diberikan adalah dengan bahasa yang mudah untuk dikenapasi oleh sesetengah pelajar. Akhirnya, menurut Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Madahan mengatakan bahawa pada hari ini peningkatan pemahaman pelajar dalam ciri-ciri eksklusif DLP melonjakkan kemahiran mereka dalam dewi bahasa dan juga meningkatkan pengetahuan kerana tiada lagi keterbatasan hasil daripada Common European Framework of Reference for Language dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Maka secara keseluruhannya saya telah ceritakan kepada anda betapa pada hari ini DLP meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Sebagai Dewan, pendidikan yang sebenar akan menjadikan seseorang pelajar itu lebih menjadi. Maka untuk itu, hadir kami di Perwakilan Pembangkang suka untuk membangkang usul perdebatan kita pada hari ini. Usul pada ini cukup menarik. Dual language program meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Maka hadir kami di Perwakilan Pembangkang suka untuk membangkang usul perdebatan kita pada hari ini kerana kami berpegang pada satu rasio yang pasti, iaitu keburukan-keburukan yang ada pada dual language program ini. Maka, tanpa buang masa, terus sahaja kepada pembidasan, definisi dan hujah pertama perwakilan kerajaan kita sebentar tadi. Kita suka saya untuk melihat kepada pendefinisian frasa demi frasa, pendefinisian mereka di perwakilan kerajaan. Wakil Dewan, mari kita lihat pada frasa DLP. Saya kira dalam frasa dual language program ini berlakunya kelompokan-kelompokan dalam pendefinisian dan apakah sebenarnya program dual language program itu. Tahukah anda semua, sebenarnya program dual language program ini Kementerian Pendidikan Malaysia kita telah memperuntukkan sebanyak 38.5 juta untuk melaksanakan program ini. Makna kata, pada hari ini kami di Perwakilan Pembangkang kira sebenarnya perwakilan Kementerian Pendidikan Malaysia kita pada ini tidak perlu pun untuk memperuntukkan 38.5 juta itu kepada program yang tidak semestinya akan menjadi kepada pelajar-pelajar dalam negara kita. Kerana pada hari ini, tahukah anda semua, dual language program ini merupakan lanjutan daripada dasar yang telah pun dijalankan oleh kerajaan kita, iaitu PPSMI. Dan tahukah anda semua, PPSMI ini telah pun dibubarkan pada tahun 2009 atas faktor-faktor yang tertentu. Pertamanya, apabila kajian terhadap 10,000 pelajar menunjukkan yang program PPSMI ini tidak berjaya untuk dijalankan. Kedua, kerajaan mengambil kira kehendak majoriti, di mana majoriti daripada rakyat di dalam negara kita tidak mampu untuk menggalas bahawa untuk mempelajari subjek
subjek tutori ini di dalam bahasa Inggeris. Ketiga, tahukah anda semua hanya 8% guru sahaja yang yakin untuk mengajar pelajar-pelajar ini di dalam bahasa Inggeris. Dan yang keempat, kajian UNESCO menunjukkan bahawa pendidikan dalam konteks mengaplikasikan bahasa ibunda kita sendiri bukan pendidikan yang lebih baik untuk kita jalankan. Makna kata Pak ini jelas saja sebenarnya program Dual Language program ini tidak mampu untuk menerapkan aspek pendidikan yang baik dalam seolah-olah mewujudkan jurang di antara pelajar di dalam bandar dan juga jurang di antara pelajar di luar bandar. Kehendak mereka ingin menyamaratakan, kata mereka ingin adilkan pendidikan negara kita. Tapi kalau kita fikir kembali, kalau kita laksanakan program Dual Language program ini di dalam negara kita, bagaimana pelajar di luar bandar ingin mengikuti program pelajar-pelajar di luar bandar itu? Yang kami tahu, program Dual Language program ini adalah program yang memberikan hak kepada sebuah sekolah di dalam negara kita untuk memilih ataupun tidak program ini. Namun tahukah anda semua, pendidikan yang baik merupakan pendidikan yang mengaplikasikan kesamarataan. Makna kata Pak ini, program Dual Language program ini tidak feminin dan feminin untuk dijalankan di dalam negara kita. Sebelum itu, silakan. Yang Muhammad, baiklah dua persoalan. Yang pertama, anda kata pada hari ini DLP ini tidak akan berjaya. Apakah ukuran ketidakberjayaan anda? Dan yang kedua, anda sendiri katakan pada hari ini program yang baik adalah kita berikan sama rata. Namun PPSMI telah pun kita berikan sama rata. Namun gagal. Justru itu kita tidak berikan hak yang sama. Semua pelajar wajib ambil DLP. Okey Dewan, pada hari ini program Dual Progress ini tidak akan memberikan kesan yang baik kepada negara kita kerana kalau kita lihat dalam konteks pelaksanaannya telah menunjukkan yang sebenarnya kita tidak mempunyai kapasiti guru yang mencukupi untuk yang berkredibiliti untuk menjalankan program ini. Itu yang pertama. Keduanya, pelajar-pelajar di dalam negara kita tidak bersedia untuk menghadapi program ini kerana pertamanya berlaku jurang di antara pelajar yang pandai dan pelajar yang kurang pandai. Juga berlaku jurang di antara pelajar di luar bandar dan juga pelajar di dalam bandar. Mereka berikan beberapa bukti kepada kami di program berbangka untuk menunjukkan kesamarataan. Tetapi mereka sendiri yang membawakan dasar yang tidak sama rata untuk kita laksanakan di dalam sistem pendidikan dalam negara kita pada hari ini. Maka untuk itu, kami di Perwakilan Pembangkang lebih rasional dalam membangkang usaha perdebatan kerana kami melihat secara menyeluruh di mana sebenarnya sistem pendidikan negara kita belum cukup berkapasiti untuk menjalankan program Dual Language program ini. Lanjutan daripada kegagalan PPSMI, kami hadirlah hujah pertama di Perwakilan Kerajaan Pembangkang, sebuah kata kunci tidak berkesanan dasar. Tahukah anda semua, program Dual Language program ini merupakan jelmaan daripada dasar PPSMI yang telah pun dijalankan di dalam negara kita suatu ketika dahulu. Dan tahukah anda semua, program PPSMI ini tidak berjaya atas sebab-sebab yang tertentu. Pertamanya, kita lihat kajian yang dijalankan terhadap para pelajar yang menduduki dasar PPSMI menunjukkan hanya 10% hingga 12% pelajar yang mengatakan program ini berjaya kepada diri mereka. Dan tahukah anda semua, hanya 6.2 hingga 9.1% pelajar sahaja yang menyatakan mereka berasa selesa dan dalam mempelajari program dalam mempelajari bahasa Inggeris program sekalian. Keadaan ini membuktikan yang sebenarnya dasar PPSMI itu tidak berjaya untuk dijalankan di dalam negara kita. Bukan itu sahaja, tahukah anda semua akan berlakunya jurang di antara pelajar luar bandar dan juga pelajar bandar, di mana kesenjangan sosioekonomi dalam keadaan para pelajar di bandar dan luar bandar akan menyebabkan ketidaksamarataan yang mereka tuntutkan di perwakilan kerajaan. Pertamanya, tahukah anda semua telah pun ditekankan di dalam forum-forum antarabangsa yang melibatkan UNESCO dan sebagainya. Pertamanya, Forum World Declaration on Education for All, dan yang kedua, Forum the UNO General Assembly Convention on Child Rights dengan izin 2022 menyatakan bahawa kepentingan untuk mempelajari subjek yang ingin dipelajari dalam negara perlulah dipelajari menggunakan bahasa ibunda. Kerana kata mereka, apabila pelajar ini menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri, ia akan mendatangkan impak yang lebih baik. Hadirin hadirat sekalian. Dan lanjutan daripada kes ini telah membuktikan bahawa kajian pada tahun 2007 di mana pada ketika itu dasar PPSMI masih lagi dijalankan menunjukkan yang sebenarnya terdapat banyak kegagalan yang dihadapi oleh pelajar kita pada ini. Menunjukkan kadar peningkatan statistik peratusan subjek sains dan matematik kerana mereka tidak faham untuk mereka pelajari di dalam bahasa Inggeris. Hadirin hadirat sekalian, secara rangkumannya, sebenarnya pada hari ini kami di Perwakilan Pembangkang menyaksikan yang Dual Language
program ini tidak berjaya untuk tidak rasional untuk dijalankan di dalam kerajaan kita. Kerana pertamanya, apabila tidak berlaku kesamarataan, dan yang keduanya pelaksanaan dasar yang tidak berjaya untuk kita laksanakan dalam negara kita. Kerana kami percaya di perwakilan pembangkang sebenarnya perlu wujudnya kapasiti yang cukup dahulu baru kita jalankan program-program seperti ini untuk kita meningkatkan pendidikan di dalam negara kita. Oleh itu, mohon terus membangkang. Assalamualaikum. Hadirin dan hadirat warga Dewan yang bersidang, tidak dinafikan perlu untuk kita bergerak maju ke hadapan. Namun ada kalanya perlu untuk kita menoleh ke belakang. Bukannya untuk kita mengulangi kesilapan. Sebaliknya hadirin dan hadirat, kita bermuhasabah demi masa depan. Justru sebelum itu, terima kasih Puan Arif Tuan di Pertua Dewan, Kabinet Kerajaan Delegasi Perwakilan Pembangkang, seterusnya hadirin dan hadirat seisi warga Dewan yang bersidang. Hadirin sekalian, selaku timbalan Perdana Menteri pada hari ini, seperti biasa, masih lagi menyokong sahabat Perdana Menteri dalam menggagaskan usul DLP meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar, melihatkan kepada kesamarataan hak belajar 4 subjek sasaran. Pertama sains, kedua matematik, ketiga reka bentuk dan teknologi, dan yang keempat teknologi maklumat dan komunikasi. Hadirin sekalian, justru bergerak kepada mandat utama saya membidas kesalahan yang telah dilakukan oleh sahabat Ketua Pembangkang. Hadirin sekalian, sedar ataupun tidak, pindaan definisi yang telah mereka lakukan sebenarnya tidak pun meminda definisi yang telah kami tunjukkan dalam Dewan Perdebatan. Kerana pada hari ini, definisi yang mereka sampaikan pada hari ini hanyalah merupakan sambungan terhadap definisi yang kami lampirkan dalam Dewan Perdebatan Tuan yang dipertuan. Baiklah, pertama, masalah Ketua Pembangkang pada hari ini. Kata mereka, DLP ini tidak wajar untuk meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Mengapa? Kerana pada hari ini kata mereka, DLP telah pun kerajaan keluarkan sebanyak 38.5 juta ringgit Malaysia untuk menjalankan program DLP, dan kata mereka ini merupakan nilai yang tinggi dan tidak patut dikeluarkan Tuan yang di-Pertua Dewan. Sedar ataupun tidak, nilai ini telah pun kita keluarkan dan pada hari ini tidak pun muncul unjuran negatif di sebalik setelah pengeluaran wang ini dikeluarkan Tuan yang di-Pertua Dewan. Dan seterusnya, kata mereka pada hari ini, apabila pelaksanaan DLP kita jalankan dalam negara Malaysia, pertama, wujud jurang antara pelajar luar bandar dan pelajar di bandar Tuan yang di-Pertua. Dan yang kedua, kata mereka, kerana guru-guru pada masa kini tidak cukup untuk menjalankan program DLP. Sedangkan pada hari ini, di Perwakilan Pembangkang, mereka tidak memahami agaknya. Kerana pada hari ini, DLP ini kita laksanakan mengikut kemampuan dan kerelaan sekolah itu sendiri Tuan yang di-Pertua. Apabila sekolah itu mahukan program DLP, baiklah, pihak Kementerian Pelajaran kita laksanakan DLP di sekolah tersebut. Kerana pada hari ini, sifat DLP ini tidak memaksa kepada seluruh sekolah di Malaysia untuk melaksanakannya Tuan yang di-Pertua. Baiklah, beralih kepada hujah perdana mereka. Hujah perdana sahabat Ketua Pembangkang pada hari ini beri bawah kata kunci kapasiti sistem pendidikan. Di mana kapasiti sistem pendidikan kita tidak berkesan Tuan yang di-Pertua. Dalam hujah ini mereka bercerita ketidakberkesanan ini bergantung kepada PPSMI yang telah kita laksanakan suatu masa dahulu. Sedar ataupun tidak, hujah pertama mereka wajar untuk kita tolak. Mengapa? Kerana pada hari ini perlu untuk kita banding bezakan apakah perbezaan PPSMI dan juga DLP. Kerana pada hari ini PPSMI itu PPSMI diwajibkan pelaksanaan terhadap semua sekolah di dalam negara Malaysia. Dan sedangkan pada hari ini DLP ini kita tidak wajibkan. Sebaliknya, kita berikan kepada sekolah yang mahukan dan mampu untuk melaksanakan program DLP tersebut Tuan yang di-Pertua Dewan. Baiklah, sebelum saya meneruskan hujah di Kabinet Kerajaan, dipersilakan. Yang Mohd, adakah di perwakilan anda sambarata itu hanyalah sebab tak paksa? Walaupun orang yang mampu akan terus ke depan dan orang yang tak mampu akan terus ke belakang. Adakah itu sambarata? Terima kasih Yang Berhormat. Di Perwakilan Pembangkang mereka perlu faham kesamarataan yang kami bawakan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini adalah
sifat keadilan, di mana kita meletakkan sesuatu perkara mengikut keperluan dan kemampuannya. Dan pada hari ini DLP ini melahirkan kesamarataan. Bagaimana? Kerana pada hari DLP ini kita laksanakan terhadap sekolah yang mampu dan sekolah yang rela. Bagaimana di perkara ini melalui 3 perkara. Pertama, kesediaan guru. Kedua, kesediaan pengetua dan persetujuan guru besar dan pengasuh mereka. Dan yang ketiga, persetujuan ibu bapa warga dewan yang bersidang. Itu yang perlu mereka fahami di perwakilan pembangkang. Apakah kesamarataan? Baiklah, di perwakilan kerajaan, hujah kedua bakal saya lampirkan. Meningkatkan penguasaan dan kualiti PDP 4 subjek sasaran. Dalam hujah ini, bakal saya bercerita kepada anda bagaimana penguasaan dan kualiti proses pembelajaran dan pengajaran dalam 4 subjek utama ini dapat ditingkatkan. Dan hadirin sekalian, seperti kita sedia maklum, masyarakat dan negara kita tidak secara totalnya mengaplikasi dan mengguna bahasa Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Kerana pada hari ini ada lapisan masyarakat yang mengaplikasikan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian mereka, warga dewan yang bersidang. Justru pada hari ini, sedang ataupun tidak, bakal mewujudkan masalah dan isu sekiranya kita hanya menggunakan bahasa Melayu semata-mata dalam pendidikan kita yang menerusi 4 subjek ini kepada dipertua. Pertama, akan berlaku masalah language limitation, iaitu keterbatasan bahasa. Dan yang kedua, akan menimbulkan masalah salah menterjemah istilah Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan dalam hujah ini, telah pun saya cerita kepada anda bagaimana pertama, melalui pencarian bahan di internet. Pada hari ini, 4 subjek yang kita laksanakan di LP mempunyai istilah-istilah yang kita gunakan secara global. Apabila istilah ini digunakan secara global, perkongsian di internetnya adalah menggunakan bahasa Inggeris. Dan apabila pada hari kita laksanakan di LP, pelajar-pelajar memudahkan mereka untuk mencari bahan di internet warga dewan yang bersidang. Contohnya pada hari ini, kes berkenaan gelombang gradivasi di Indonesia. Bagaimana pada hari ini kes ini hanya boleh keterdapatannya hanya boleh melalui bahasa Inggeris semata-mata Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan aspek yang kedua berkenaan penglibatan. Bagaimana pada hari ini ada program dan persidangan yang melibatkan bertaraf antarabangsa dan global Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, yang pertama, program Meet the Scientist 2016, anjuran Pusat Sains Negara, di mana program ini mengetengahkan saintis dan saintis perlu untuk menyampaikan perkongsian dalam bahasa Inggeris warga dewan yang bersidang. Dan perlulah DLP ini kita jalankan dan mampu untuk meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar warga dewan yang bersidang. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Bahasa perlu dikukuhkan sebelum mengajar subjek-subjek lain. Sebelum itu, terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua, Pakatan Pembangkang serta perwakilan kerajaan yang sudi dan seluruh warga dewan yang sudi bersidang sekalian. Baiklah, selaku pembangkang pertama berdiri untuk membidas kelompongan-kelompongan yang ada pada perwakilan kerajaan dan seterusnya menyampaikan hujah kedua kami dari Bab Pembangkang. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan teruskan dengan bidasan kepada perwakilan kerajaan yang di bawah pegangan yang tidak kukuh pada hari ini. Sebelum itu, kita lihat pihak kerajaan ada mengatakan bahawa sistem dual language program adalah satu sistem yang tiada paksaan. Namun begitu yang berhormat, kita lihat sistem yang tidak, ini adalah satu sistem yang tidak adil. Kerana apa? Hanya sekolah-sekolah yang tertentu sahaja yang diperlukan dalam program ini. Dan ini telah mencetuskan satu permasalahan di negara kita. Dan yang kedua, duduk dulu yang berhormat, izinkan saya berbidas dulu. Dan yang kedua, mereka mengatakan sistem ini akan mengelakkan keciciran pelajar dalam pendidikan. Namun begitu sebenarnya yang berhormat, apa jadi dan apa yang telah jadi kepada pelajar-pelajar di luar bandar? Kita lihat kata fellow utama Institut Kajian Etnik, iaitu kita UKM Prof. Dr. Teo Kok Siong berkata bahawa pelaksanaan DLP tidak menjadi masalah untuk pelajar bandar. Namun begitu, ia merupakan satu masalah kepada pelajar luar bandar kerana kerana sistem ini seolah-olah meneruskan kepandaian orang yang pandai dan meneruskan kelemahan orang yang sedia ada lemah.
Justru itu disebabkan kegagalan justru itu kita lihat mereka ada mengatakan bahawa sistem DLP ini adalah satu sistem yang baik. Namun begitu kita lihat dulu warga Dewan yang bersidang sekalian. Disebabkan kegagalan PPSMI suatu ketika dahulu dan diteruskan pula kini dengan DLP, eloklah kita tidak laksanakan DLP kerana apa? PPSMI adalah satu sistem yang tidak baik. Sekarang ini, tidak ataupun tidak, DLP tidak akan dilaksanakan pada tahun 2017. Untuk yang pengujian anda perlu tunjukkan ia meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar ataupun tidak, meningkatkan atau menurunkan. Jadi dalam pengujian pertama dan anda pun tak pernah buktikan. Itu yang pertama. Yang kedua pada hari ini, asingkan keadilan dan juga kesamarataan dalam erti kata konteks persuratan bahasa Melayu. Mau respon? Nampaknya yang berhormat, pada hari ini perwakilan tidak faham dengan apa yang anda katakan sendiri. Kerana apa? Ketidakadilan dan keadilan dan kesamarataan adalah satu benda yang berbeza. Namun begitu anda yang bangkitkan isu itu pada hari ini dan anda sendiri yang tidak faham apa yang anda cuba sampaikan pada hari ini. Baiklah. Tanpa buang masa, saya akan teruskan dengan penghujahan saya yang pertama di bawah kata kunci sistem yang tidak selaras. Baiklah, kita lihat contoh. Program ini khas untuk sekolah-sekolah yang berminat dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Dan sekolah-sekolah yang memenuhi syarat yang ditetapkan boleh memohon secara rasmi kepada pejabat pendidikan iaitu PPD masing-masing. Namun begitu yang berhormat, kita lihat antara syarat yang diperlukan ialah yang pertama, sekolah harus mempunyai buku teks, bahan rujukan dan lain-lain yang cukup. Dan yang kedua, pengetua perlu bersedia. Yang ketiga, pihak sekolah perlu bersedia dan bekerjasama dengan PPD. Dan yang keempat, persetujuan mestilah bertulis. Seterusnya kita lihat pada pelaksanaan DLP yang mana setiap kelas perlukan 15 murid tanpa perlu menjejaskan bilangan yang sedia ada. Dan yang kedua, kelas itu perlu sepenuhnya menggunakan bahasa Inggeris untuk subjek seperti matematik tingkatan 4 dan matematik tingkatan 1. Namun begitu yang berhormat, sudah terang lagi bersuluh bahawa DLP merupakan satu sistem yang tidak bagus kerana kata Parti Amanah Negara ataupun Amanah mendakwa bahawa pelaksanaan program DLP adalah satu malapetaka kerana katanya PPSMI dan Parti lebih ramai pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah gagal dalam matematik, English dan juga bahasa Inggeris. Dan seharusnya kita tidak teruskan dual language program yang mana mampu menyebabkan permasalahan seperti itu sehingga kini. Baiklah, sebenarnya kita lihat sendiri yang berhormat, benda yang sudah jelas. Di Jepun sendiri kita lihat orang-orang di Jepun tidak fasih pun bahasa Inggeris. Namun begitu mereka masih kekal dengan tajuk yang mana mereka merupakan satu negara yang maju. Seterusnya berhormat, guru-guru bahasa Inggeris di Malaysia kita ini juga sudah diiktiraf. Kenapa perlu kita laksanakan dual language program? Kerana guru-guru bahasa Inggeris kita di Malaysia ini sudah mampu mengajar pelajar menggunakan bahasa Inggeris dengan baik. Kita lihat apa yang saya katakan pada atas 152 perlembagaan yang mana bahasa Melayu perlu diutamakan dalam urusan rasmi pendidikan. Dan ini mampu membuktikan bahawa kita tidak perlu menggunakan dual language program kerana dalam segala urusan rasmi dan pendidikan di Malaysia hanya menggunakan bahasa Melayu yang berhormat. Kerana apa? Kita lihat, kerana apa saya katakan sistem ini adalah satu sistem yang tidak selaras. Kita lihat, sekolah rendah kebangsaan jenis Cina dan sekolah rendah kebangsaan jenis Tamil dikecualikan dalam dual language program dan dibenarkan belajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Ini yang berhormat menyebabkan satu ketidakadilan dalam kepada anak-anak Melayu kerana anak-anak Melayu dipaksa untuk belajar ilmu sains dan matematik dalam bahasa Inggeris, tetapi sedangkan pelajar-pelajar India dan Cina teruskan dengan bahasa ibunda mereka. Ketua 1 Gabina Datuk Zainal Abidin Borhan mendakwa pelajar kini seolah-olah dijadikan mangsa kerajaan dalam pelaksanaan DLP. Warga Dewan yang bersidang sekalian, Menteri melihatkan kepada Akta 152 termasuk mungkin ramai sengaja lupa bahawa
bahasa Melayu itu adalah satu wasiat daripada raja-raja Melayu kepada kedudukan orang-orang Melayu untuk teruskan sistem penggunaan bahasa Melayu di negara kita. Melihatkan kepada usaha kita pada hari ini, dual language program meningkatkan penguasaan pelajar, tidak meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Mohon untuk terus. Tuan Yang di-Pertua Dewan, demi cinta buat anak bangsa, demi masa depan mereka, justru di perwakilan kerajaan kami gagaskan satu usul. Demi masa depan anak bangsa, Dewan ini percaya DLP meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Justru itu, selaku Menteri Pertahanan di perwakilan kerajaan Tuan Yang di-Pertua, saya bakal membuka arena pembidasan dengan melakukan gerak kerja yang pertama, menganalisis terlebih dahulu konsep perwakilan pembangkang Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, dalam pembentangan definisi yang dilakukan oleh sahabat Ketua Pembangkang, beliau membangkitkan isu berkenaan 38.5 juta yang diperuntukkan untuk program DLP ini Tuan Yang di-Pertua. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, beliau membangkitkan isu PPSMI yang telah pun gagal warga Dewan sekalian. Pertama, Tuan Yang di-Pertua Dewan, usul kita pada hari ini bercerita soal DLP, bukannya soal PPSMI. Kerana DLP dan PPSMI satu perkara yang berbeza. Biar saya terangkan kepada anda semua. Yang pertama, PPSMI merupakan satu dasar yang dilakukan, yang diwajibkan kepada semua sekolah. Namun DLP ini diberikan pilihan. Jika sekolah itu mempunyai kapasiti Tuan Yang di-Pertua, maksudnya sekolah itu akan mengambil program DLP ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kedua, Tuan Yang di-Pertua Dewan, secara rangkumannya mereka tidak pernah tunjukkan apa yang mereka janjikan seawal bangkit sahabat Ketua Pembangkang sehingga duduk sahabat Timbalan Ketua Pembangkang dalam hujah kedua. Tidak pernah mengotakan janji mereka. Janji mereka yang pertama ingin tunjukkan pada hari ini DLP tidak mendatangkan kesamarataan Tuan Yang di-Pertua. Namun dalam hujah tidak pernah tunjukkan tentang DLP, hanya bercerita soal PPSMI semata-mata. Yang kedua, janji mereka kata pada hari ini ingin menunjukkan pendidikan negara tidak mencukupi kapasitinya Tuan Yang di-Pertua dari segi guru dan juga pelajar warga Dewan sekalian. Namun dalam hujah turut menceritakan soal PPSI semata-mata, di mana kekurangan kapasitinya Tuan Yang di-Pertua. Sedangkan program DLP ini hanya diambil oleh sekolah yang mempunyai kapasiti. Maksudnya apa? Maksudnya tidak timbul isu kekurangan kapasiti Tuan Yang di-Pertua Dewan menjawab konsep perwakilan pembangkang. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, justru itu kita lihat pertikaian utama di perwakilan mereka bangkitkan soal sama rata pada hari ini. Saya bagi analogi yang cukup mudah untuk memahamkan anda semua. Bayangkan pada hari ini, saya seorang yang berbadan besar. Sahabat saya, seseorang yang badan kurus sikit daripada saya. Justru kapasiti untuk keadilan itu adalah apabila makanan yang diambil oleh kawan saya jumlahnya sedikit dan saya jumlahnya perlu lebih banyak untuk memenuhi kapasiti perut saya. Itulah keadaan keadilan. Takkanlah pada hari ini saya nak makan sedikit, nanti laparlah perut saya yang berhormat. Anda perlu faham keadaan keadilan. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, yang kedua yang telah dibangkitkan oleh perwakilan pembangkang berkenaan Tuan Yang di-Pertua masalah pelajar bandar dan juga luar bandar. Kata mereka pada hari ini, di bandar bolehlah kita nak menguasai bahasa Inggeris, tetapi di luar bandar kita tidak mampu untuk menguasai bahasa Inggeris. Sedar ataupun tidak, disebabkan itulah program ini diberikan pilihan. Andai kata sekolah itu pelajarnya sendiri tidak berkapasiti untuk mengambil bahasa Inggeris, mempelajari subjek 4 subjek utama ini, kita tidak memaksa untuk ambil Tuan Yang di-Pertua. Justru itu tidak ada timbul pun isu berkenaan jurang antara pelajar dan luar bandar, pelajar bandar dan luar bandar Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebelum itu dipersilakan. Yang berhormat, tujuan DLP ini adalah untuk meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Kalaulah program ini hanya difokuskan kepada sekolah-sekolah yang mempunyai kapasiti saja, apa akan jadi pada sekolah yang tidak melaksanakan program ini? Yang berhormat, baiklah pada hari ini anda sendiri bersetuju bahawa PPSMI adalah berlakunya kegagalan apabila kita memaksa semua pelajar. Justru pada hari ini kerajaan sedar akan kesalahan, kita buat satu program yang lebih baik, yang
gagal Tuan Yang di-Pertua. Sedar ataupun tidak, mereka tidak pernah tunjukkan usul bahawa DLP ini tidak meningkatkan penguasaan pelajar untuk pelajar. Namun apa yang mereka tunjukkan, PPSMI ini gagal Tuan Yang di-Pertua. Justru dalam hujah ini juga dapat saya rangkumkan apa yang mereka cuba bawakan dalam Dewan Perdebatan adalah seperti kita mengharamkan penggunaan bahasa Melayu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan bahasa kebangsaan kita masih lagi menggunakan bahasa Melayu Tuan Yang di-Pertua. Subjek-subjek lain selain 4 subjek ini dan juga bahasa Inggeris digunakan dalam bahasa Melayu. Maksudnya masih ada penguasaan bahasa Melayu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Seterusnya, mereka cuba untuk menilai program DLP ini. Sedar ataupun tidak, menurut Menteri Pendidikan Malaysia, program DLP ini hanya boleh dinilai melalui gelombang ketiga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Tuan Yang di-Pertua Dewan. Di mana Tuan Yang di-Pertua pada hari ini gelombang ketiga ini adalah gelombang perluasan perubahan struktur untuk kita menilai program ini sesuai ataupun tidak. Dan dalam hujah pertama, mereka bercerita soal perkara yang sama. PPSM ini gagal, akhirnya membesarkan jurang Tuan Yang di-Pertua. Sedar ataupun tidak Tuan Yang di-Pertua Dewan, pada hari ini PPSMI gagal, memanglah gagal Tuan Yang di-Pertua. Justru apa yang kerajaan lakukan, kita telah pun melakukan 11 bulan pelaksanaan kajian untuk kita laksanakan program BLP ini. Bukannya bertindak secara melulu. Justru rangkumannya Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak pernah membuktikan usul. Justru di perwakilan kerajaan, kami lebih menjawab tuntutan usul perdebatan. Dewan ini percaya DLP meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar, melihatkan pendirian di pasukan kerajaan, meningkatkan kesamarataan hak belajar 4 subjek sasaran yang telah dibentangkan oleh sahabat saya. Hujah pertama kami bawakan kepada anda semua berkenaan dengan pengiktirafan keupayaan sekolah dan juga pelajar. Dan hujah kedua kami bawakan berkenaan dengan peningkatan penguasaan dan kualiti PDP. 4 subjek sasaran ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa program DLP ini sebenarnya benarlah meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar Tuan Yang di-Pertua. Demi sayang buat anak bangsa, saya mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Memetik kata-kata Ketua Eksekutif Yayasan Karyawan, Datuk Zainal. Beliau berkata, jangan biar bahasa Inggeris menjadi arnab, bahasa Melayu menjadi kura-kura sampai diperlekeh, tidak mendapat pengiktirafan, bahkan dituduh tidak bertaraf antarabangsa. Sebelum itu, terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua, perwakilan Kerajaan Pakatan Pembangkang, hadirin-hadirin sudi melapangkan masa. Assalamualaikum, saya hulurkan buat anda semua. Baiklah, saya tidak akan membuasa. Bergerak selaku yang ketiga di perwakilan Pembangkang Berdaya, izinkan saya untuk menyedarkan anda semua apakah kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh perwakilan kerajaan, kerana saya tahu dan saya berpegang kepada kata-kata yang salah diperbetul, yang betul kita perelok Tuan Yang di-Pertua. Maka saya akan teruskan dengan pembidasan konsep perwakilan mereka. Pertama sekali, sedar ataupun tidak, dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, pegangan perwakilan kerajaan sebenarnya mengapa mereka katakan dual language program meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar, ada 2 perkara. Pertama, kerana ada pelajar yang lebih selesa untuk menggunakan bahasa Inggeris, dan yang kedua, kerana istilah di internet boleh mengelulukan pelajar. Kerana itu kita perlukan dual language program. Betul. Saya kira sebab yang mereka bentangkan di Dewan Perdebatan cukuplah kecil skopnya, betul, dan tidak pun menepati sebenarnya frasa meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Kerana sepatutnya selaku perwakilan kerajaan yang baik, mereka perlu tunjukkan inisiatif yang baik dan akan dilaksanakan kepada semua pelajar di negara kita. Barulah kerana itu akan menunjukkan peningkatan penguasaan pelajar untuk belajar. Bukan sekadar ada yang lebih selesa untuk berbahasa Inggeris dan sekadar istilah di internet yang mengelirukan semata-mata. Betul. Dan kedua, suka untuk saya jawab analogi keadilan yang beliau sebutkan sebentar tadi. Betul. Bercakap tentang saiz badan. Kalau badan besar perlu makan banyak dan badan kecil perlu untuk makan lebih sedikit. Terasa saya juga betul. Namun betul, sebenarnya konsep dalam analogi yang beliau berikan pun tidak tepat dan betul. Kerana sekiranya beliau ingin mengatakan tentang keadilan, saya berikan analogi lain. Contohlah ada sebiji kek yang berada di hadapan saya dan ketua pemagang saya. Keadaan keadilan adalah kek itu dibahagikan kepada 2, satu kepada saya dan satu kepada dia. Betul. Dan kalau kita berbincang tentang sama rata betul, kita perlu lihat adakah beliau dalam keadaan kebuluh. Jika beliau kebuluh, beliau perlu mendapatkan bahagian kek yang lebih besar. Itulah keadaan sama rata. Dan saya sentuh
tentang konteks DLP mereka betul-betul dan keadilan. Sekiranya mereka ingin mengatakan DLP ini adil betul-betul, sewajarnya dasar yang mereka katakan baik ini perlu untuk kita laksanakan kepada semua pelajar negara kita, bukan bersifat memilih-milih yang bagus terus untuk menjadi bagus dan yang lemah terus berada di belakang, betul-betul. Dan tentang kesamarataan yang mereka perjuangkan dalam DLP, betul. Saya kira sebenarnya tidak pun sama rata, betul. Kerana apa yang saya nyatakan, hanya yang bagus akan terus bagus dan yang lemah akan terus lemah, betul. Sedih saya jadinya, betul. Sebelum saya teruskan dengan pembiasan secara solo, kira dipersilakan mana-mana. Yang berhormat, adakah adil pada hari ini seseorang itu sangat mahir dalam bahasa Inggeris namun lemah dalam bahasa Melayu dipaksa untuk belajar dalam bahasa Melayu? Dan pada hari ini kita tidak mengesampingkan bahasa Melayu. Ada pelajar dibenarkan untuk belajar dalam bahasa Melayu dan pelajar masih lagi faham dalam bahasa Melayu dan ada yang faham dalam bahasa Inggeris. Respon? Saya kira respon saya mempunyai begini. Saya kira mereka ingin membincangkan tentang peningkatan penguasaan pelajar untuk belajar. Mereka perlu untuk bersifat secara holistik, bersifat secara menyeluruh. Dan sekiranya beliau ingin katakan bagaimana dengan orang yang sesuai selesa untuk belajar dalam bahasa Inggeris, adakah adil jika mereka dipaksa untuk belajar dalam bahasa Melayu? Saya kira betul, mereka tidak pernah mengkaji satu perkara yang membentuk kita sebagai sebuah negara, iaitu yang termaktub di bawah perkara 152 perlembagaan bahawa bahasa Melayu perlu untuk diutamakan dalam urusan rasmi dan pendidikan. Saya kira jika mereka ingin juga perjuangkan DLP ini, saya kira ia bertentangan dengan perkara yang membentuk kita sebagai sebuah negara dan mereka seakan-akan memijak-mijak, merendah-rendahkan bahasa kebangsaan kita. Kerana kata mereka, kononnya apabila menggunakan bahasa Melayu, pelajar itu tidak perlu untuk ada inisiatif untuk menguasai bahasa Melayu kerana kita akan jadikan mereka selesa. Kita wujudkan dasar supaya mereka terus bagus dalam bahasa Inggeris semata-mata, terbetul. Hujah kedua mereka terbetul menceritakan tentang contoh beliau apabila ada program sains bahasa Inggeris. Kita perlukan DLP kerana kalau tidak pelajar kita yang menghadiri program sains tersebut tidak faham, terbetul. Saya kira terbetul pemahaman mereka terhadap pelajar-pelajar negara kita cukup cetek, betul. Kan adakah mereka ingin katakan bahawa semua pelajar di negara kita tidak langsung pandai dalam berbahasa Inggeris? Kerana tahukah anda sebenarnya di negara kita seramai 70,000 guru bahasa Inggeris telah pun diiktiraf di TESL, betul. Makna kata kita telah pun menyediakan satu medium untuk mengajar bahasa Inggeris dengan cukup baik. Jadi saya kira tidak perlu untuk kita wujudkan DLP kerana inisiatif sedia ada yang sudah cukup baik, betul. Dan seterusnya, betul, dalam hujah ini juga beliau ada ceritakan bagaimana apabila ada sedikit istilah yang agak menghindarkan di internet, maka kita perlukan DLP, betul. Saya ingin tanyakan betul-betul, macam mana dengan pelajar yang tidak meminta DLP? Adakah kita akan biarkan mereka terus terkeliru dengan istilah-istilah yang ada di internet? Dan betul, sedar ataupun tidak, sekian DLP ini baru untuk kita laksanakan. Bagaimana dengan istilah-istilah yang telah mereka ingat sejak dulu dan apabila ada DLP, tiba-tiba ditukar pula istilah tersebut? Saya kira pelajar ini akan terus terkeliru dan akhirnya objektif mereka untuk menguasai pelajaran tersebut akan gagal kerana mereka terus berada dalam keadaan keliru kerana inisiatif yang dicadangkan oleh perwakilan kerajaan. Selesai dengan timbalan Perdana Menteri, saya teruskan pula dengan hujah Perdana Menteri di bawah kata kunci mengiktiraf keupayaan pelajar dan sekolah. Dalam hujah ini, terbetul, beliau ceritakan bagaimana apabila ada pelajar yang lebih selesa untuk belajar dalam bahasa Inggeris dan beliau ingin mewujudkan suasana yang kondusif, kerana itulah bentuk pengiktirafan keupayaan pelajar dan sekolah, terbetul. Saya kira dalam hujah ini tak ada pun satu bentuk pengiktirafan yang beliau cuba tunjukkan. Dan saya kira juga dalam hujah ini ada rantaian pencerita yang tertinggal. Sebenarnya beliau tidak pernah menceritakan apakah program-program yang akan dilaksanakan di bawah DLP ini sehingga pelajar-pelajar akan, pertama, komitmen guru akan jelas dan kedua akan meningkatkan pengetahuan yang tiada keterbatasan, terbetul. Saya kira beliau sekadar melontar-lontarkan fakta, beliau tidak ceritakan pun apakah yang ada di bawah DLP ini sehingga pengetahuan kita akan meningkat tanpa keterbatasan, terbetul. Saya kira hujah ini cukup betul spekulatif, terbetul. Maka saya kira hujah tersebut wajar untuk ditolak. Selesai dengan penjelasan untuk perwakilan pembangkang, kami teruskan pula dengan pegangan kami di perwakilan pembangkang yang cukup mudah. Kami ceritakan kepada anda bagaimana DLP adanya keburukan-keburukan. Pertama, apabila kita melihat model relatif PPS yang baik tidak pun berkesan dan menjatuhkan prestasi negara. Dan kedua, sistem
PLP yang tidak selaras apabila sekolah jenis kebangsaan tidak diwajibkan untuk menyertai DLP ini, dan bagaimana pelajar diberikan pilihan sama ada untuk menyertai ataupun tidak, sehingga akhirnya kita akan mewujudkan jurang antara pelajar yang sudah baik dan pelajar-pelajar yang lemah. Kerana pelajar yang lemah saya kira akan terus tertinggal di belakang kedua-dua. Maka mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Minit terakhir ini sungguh untuk saya buktikan kepada anda semua yang sebenarnya program Dual Language program ini tidak relevan untuk kita jalankan di dalam dasar pendidikan negara kita. Kerana apa? Kami di Perwakilan Pembangkang yakin lagi percaya merujuk kepada keburukan-keburukan yang ada pada pelaksanaan Dual Language program ini yang menyebabkan kita tidak patut untuk laksanakan program ini di dalam negara kita. Maka tanpa membuang masa, saya teruskan kepada analisis kes di Perwakilan Kerajaan kita pada ini. Tahukah anda semua, sebenarnya Perwakilan Kerajaan kita pada ini menyalahi kami di Perwakilan Pembangkang kerana bercerita perihal PPSMI. Tahukah anda semua, memanglah kami di Perwakilan Pembangkang menunjukkan keadaan PPSMI di dalam Dewan Perdebatan. Kerana apa? Kami ingin menunjukkan timbang tara perdebatan kita pada ini. Kerana untuk melaksanakan dasar baru, perlu untuk kita rujuk kepada keadaan lama. Adakah keadaan lama itu membolehkan kita untuk melaksanakan dasar baru ataupun tidak? Kerana kalau kita ingin sewenang-wenangnya mewujudkan dasar baru tanpa penelitian yang baik, adakah dasar baru itu akan berjaya? Saya kira tidak. Dan hari ini, kami di Perwakilan Pembangkang setelah menganalisis pelaksanaan dasar PPSMI yang telah pun dilaksanakan pada suatu kita dahulu, kami kira sebenarnya program Dual Language program ini tidak patut untuk dilaksanakan. Kerana pertamanya, apabila dahulu program PPSMI itu gagal dilaksanakan kerana adanya guru yang tidak menepati untuk mengajar di dalam bahasa Inggeris. Sebanyak 80% sahaja guru yang yakin untuk ajar dalam bahasa Inggeris. Dan apabila mereka ingin menjalankan Dual Language program ini, adakah kapasiti guru yang ingin mengajar di dalam Dual Language program ini menepati kapasiti di dalam negara kita? Kerana tahukah anda semua, subjek-subjek yang ditetapkan di bawah Dual program ini merupakan subjek-subjek seperti sains dan matematik. Tahukah anda semua, guru-guru yang mempunyai kepakaran dalam bahasa Inggeris adalah guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris itu sendiri. Kalau guru yang mengajar dalam bahasa sains dan matematik, adakah mereka sendiri mempunyai kepakaran dalam bahasa Inggeris? Kerana sains dan matematik sungguh jauh untuk kalau kita ingin bandingkan dengan bahasa hadirin-hadirat sekalian. Seterusnya hadirin-hadirat, tahukah anda semua, dasar Dual Language program ini menetapkan sebanyak 38.5 juta untuk kita laksanakan program ini. Dan tahukah anda semua, kami kira di Perwakilan Pembangkang, jumlah wang yang sebanyak itu tidak patut untuk kita salurkan kepada keadaan seperti ini. Kerana apa? Kalau kita lihat keadaan pendidikan dalam negara kita sudah cukup stabil untuk kita teruskan, tidak perlu untuk wujudkan dasar baru yang akan mengelirukan pelajar kita sendiri. Kerana kalaulah kita jalankan program Dual Language program ini, akan berlaku pelbagai jurang. Pertamanya, jurang di antara pelajar pandai dan pelajar tidak pandai. Keduanya, pelajar di luar bandar dan juga pelajar di bandar. Kerana pada ini, kata mereka ingin laksanakan dasar ini kerana ingin mewujudkan keadilan. Namun adakah adil kalau kita hanya memfokuskan kepada sekolah yang mempunyai kapasiti sahaja untuk kita laksanakan program Dual Language program ini? Sekolah di luar bandar terkontang-kanting meneruskan kebodohan di dalam diri mereka. Adakah ini perkara yang adil? Saya kira tidak. Dan semestinya falsafah pendidikan negara tidak akan kita capai, hadirin hadirat sekalian. Dan warga dewan, lihat pula kepada hujah mereka di Perwakilan Kerajaan. Mereka kata relevan untuk kita laksanakan Dual Language program ini ialah apabila kita belajar di internet, penggunaan bahasa di internet ialah bahasa Inggeris. Saya kira isu yang mereka bangkitkan ini bukan isu yang cukup kelakar. Kerana apa? Saya kira kalaulah di internet itu adanya bahasa Inggeris, kita ada Google Translate, kita juga ada kamus. Maka sebab mereka untuk laksanakan Dual Language program ini kerana adanya penggunaan bahasa Inggeris di internet, tidak patut untuk mereka bangkitkan di dalam perdebatan kita ini. Sepatutnya mereka tunjukkan sebab yang lebih besar. Adakah pada hari ini apabila pelajar itu tidak mempunyai kepakaran dalam bahasa Inggeris, mereka akan menunjukkan prestasi yang kurang di dalam mata pelajaran mereka, ataupun mereka akan menghadapi masalah untuk belajar di dalam kelas. Adik-adik sekalian, tidak berjaya untuk mereka tunjukkan keadaan tersebut. Mereka hanya membabitkan isu-isu yang tidak sepatutnya mereka babitkan, seperti program sains antarabangsa dan sebagainya. Baiklah hadirin-hadirat, selesai di Perwakilan Kerajaan, kita terus pula kepada Perwakilan Pembangkang. Pada hari ini, kami di Perwakilan Pembangkang lebih relevan dalam membawa isu perdebatan kita pada ini. Melihat kepada respon keburukan-keburukan yang ada kepada Dual Language program ini, kami kira merujuk kepada dasar PPSMI
yang telah kami kaji terlebih dahulu, sebenarnya program Dual Language Program akan mewujudkan ketidaksamarataan dalam sistem pendidikan negara kita kerana pelaksanaannya yang tidak menjurus kepada keseluruhan, tidak menjurus kepada secara holistik, melandakan pada ini tidak akan mewujudkan kesamarataan. Dan tahukah anda semua, pendidikan yang baik adalah pendidikan yang ada kesamarataan. Barulah semua pelajar berjaya bersama-sama. Bukan ada setengah pelajar yang berjaya, setengah pelajar tidak berjaya. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Dewan Bersidang, saya kira pada hari ini Cerupu PTSMI masih lagi mengisi ruang-ruang avioles di perwakilan pembangkang. Kerana itu pada hari ini mereka masih lagi bernafas dengan nafas PTSMI yang sebenarnya sudah lama kita hapuskan. Sebab itu terima kasih Puan Yang Arif, Tuan Yang Di-Pertua Dewan, Jika Wanita Perwakilan Kerajaan, sahabat Pakatan Pembangkang serta seluruh warga Dewan yang bersidang. Dewan yang mulia, 4 minit terakhir ini mohon untuk diterima semua. Usul pada hari ini akan saya jelaskan dengan pencerahan yang lebih mendalam. Kita telusuri pembawaan di perwakilan pembangkang yang saya rangkumkan dengan akronim DLP. D yang pertama, dakwaan palsu. Pada hari ini mereka menyatakan pelbagai dakwaan palsu. Kata mereka pelajar yang baik akan terus baik dan pelajar yang lemah akan terus lemah tanpa sebarang pembuktian. Sedangkan kita kata, andai kata pelajar itu bagus dalam bahasa Inggeris, biarlah dia menguasai ilmu dalam bahasa Inggeris supaya berpotensi pada masa depan. Dan andai kata bahasa Melayu merupakan kepintaran pelajar tersebut, biarlah dia belajar dalam bahasa Melayu dan memahaminya serta mengangkat martabat bahasa. Itu adalah pembawaan yang sebenarnya. Yang kedua, dakwaan palsu apabila mereka mampu untuk menyamakan DLP dan juga PTSMI yang dasarnya cukup berbeza, pendekatannya berbeza dan pelaksanaannya berbeza, tiba-tiba mereka rangkumkan sama dan lambakkan keburukan-keburukannya buat DLP, Dewan yang Bersidang. Adakah adil kita sandarkan dosa orang terdahulu buat usaha murni pada hari ini? Malaikatkah kita Dewan yang Mulia? Baiklah, seterusnya pada hari ini mereka tidak pernah tunjukkan apakah kemahiran yang gagal dipelajari dalam DLP menerusi belajar Dewan yang Bersidang. Seterusnya kita lihat L, lumpuh dalam penceritaan. Pada hari ini mereka gagal untuk menceritakan kepada kita perasa meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Mereka lupa untuk menceritakan kepada kita adakah berlaku penurunan kemahiran belajar, sedangkan dalam kedua-dua pemujaan tidak pernah diceritakan keadaan belajar itu bagaimana dan bagaimana ianya mampu menurun, seterusnya merosakkan kemahiran pembelajaran. Dewan yang Bersidang tiba-tiba wujud jurang antara luar bandar dan bandar, pandai dan tidak pandai dan kurang guru. Sedangkan kita katakan pada hari ini DLP hanyalah kepada guru-guru yang mampu dan inginkan perubahan buat pelajar Dewan yang Mulia. Seterusnya P yang terakhir ialah percayaan dalam memahami usul Dewan yang Mulia. Kita analisis pada hari ini bangkit yang pertama untuk yang kedua bercerita soal DLP meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar. Namun bangkit yang ketiga pada hari ini mengubah usul terus menjadi keperluan kita untuk melaksanakan DLP. Usul perdebatan menuntut adakah kita menunjukkan keadaan peningkatan penguasaan pelajar ataupun tidak, bukan keperluan DLP dalam belajar. Dewan Bersidang salah memahami usul. Justru itu di atas kebobrokan di perwakilan pembangkang, kami hadir di perwakilan kerajaan melihatkan kepada meningkatkan kesamarataan hak pelajar 4 subjek sasaran, sains, matematik, robotik dan juga teknologi maklumat dan komunikasi. Kami hadir dengan hujah pertama mengiktiraf keupayaan pelajar dan sekolah. Pelajar-pelajar yang berkemahiran dalam bahasa Inggeris dan sekolah yang berkemampuan digabungkan bersama dan dilaksanakan program DLP ini akhirnya menjana 2 faktor pembelajaran yang bagus, iaitu kemahiran di bahasa dan pengetahuan. Hujah kedua, peningkatan penguasaan dan kualiti PDP 4 subjek sasaran. Pada hari ini kami ceritakan dalam perdebatan betapa mereka berkapasiti untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang maklumat-maklumat yang ada dan akhirnya membuka keadaan jurang yang dapat kita singkatkan Dewan yang Bersidang. Justru itu pada hari ini ia mampu mencapai 2 elemen penting dalam belajar, kemahiran memimpin dan juga kemahiran berfikir, kerana tidak berteraskan pembelajaran di sekolah semata-mata Dewan yang Mulia. Maka secara rangkumannya kami lebih menjawab tuntutan perdebatan pada hari ini. Kami tunjukkan dalam perdebatan bahawa pada hari ini Dual Language Program meningkatkan penguasaan pelajar untuk belajar Dewan yang Mulia. Jangan kita sangkal fakta dan kebenaran semasa, kerana pada akhirnya generasi kita yang akan merana. Saya mohon pertimbangan 3/3 Dewan, kerana pada akhirnya generasi ini yang akan memimpin negara. Jangan biarkan dosa lampau mengaburi mata kita. Mohon untuk terus mencari